Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua. Okey, hari ini cikgu nak sambung part yang kedua soalan negeri 9. Okey, kita pergi kepada soalan yang keenam. Okey, dalam rajah 4 A B C D, mana A B C D? So ni A B C D. Okey, ialah sebuah trapezium. Dan PQRS ialah sebuah lelayang. So, PQRS ialah sebuah lelayang. Okey, diberi 2AP sama dengan PD. Okey, so gambar ni tak berapa clear. So, cikgu betulkan sedikit. So, AP. So, kat sini A, kat sini P. Betul ke ni? Kejap. Okey, so kat sini A, kat sini P, kat sini D. Okey. PD dibagi kepada kita 8. Okey, so bila dibagi pada kita PD ni 8. Okey, dia kata 2 kali AP sama dengan PD. Maksudnya kat sini 4 lah. Okey, so settle. Seterusnya, dia bagi kepada kita DS. Mana DS? So, DS dekat sini. Cikgu betulkan. So, kat sini 6. Okey, seterusnya SC15. SC15. BR18. So, dekat sini kita nampak. Dan perimeter bagi trapezium. 84.2. Okey, so soalan ni special. Dia dah bagi kepada kita trapezium. Perimeter trapezium 84.2. So, cikgu tulis kat sini lah. Perimeter 84.2. Perimeter trapezium ni maksudnya yang warna hijau yang cikgu lukis dekat sini. Okey, dia dah bagi siap-siap kepada kita. Okey, kita tengok soalan. Hitung perimeter kawasan yang berlorek. So, kawasan yang berlorek bermakna perimeter luar dah ada. Kita cuma kena cari yang dekat dalam dekat sini lah. Okey, dalam ni ialah gambar lelayang. So, gambar lelayang pelajar kena tahulah. Dia straight macam ni dan dia straight macam ni. Dia ada 2 perpenjuru. So, perpenjuru ni kita panggil dia A lah. Perpenjuru yang melentang kat sini kita panggil dia B. Okey, so sekarang ni kita just kena carilah panjang dekat sini yang cikgu lukis ni. Panjang dekat sini sama dengan sebelah sana. So, automatik pelajar tahu teorem Pythagoras. So, kalau 6, 8 dekat sini automatik 10. So, kalau kat sini 10, kat sini pun 10. Settle. 2 panjang ni settle. Kita nak cari panjang dekat sini. Okey, so tinggi dekat sini kita tahu. Tinggi kat sini 8. So, dekat sini, lentang dekat sini 15. So, kena cari hypotenuse lah. Okey, so nak cari hypotenuse mudah Hypotenuse ni kawasan yang paling panjang. So, 8, 15. Bermakna A kuasa 2 sama dengan 8 kuasa 2 tambah 15 kuasa 2. So, dekat sini kita tekan kalkulator. Okey, 8 kuasa 2 tambah dengan 15 kuasa 2. So, kita akan dapat 289. So, 289. So, kalau cikgu puncakan dia, kita dapat 17. Sekejap cikgu nak confirm. Punca 289. So, 17. Okey, so dekat sini kita dapat 17. Dekat sini kita dapat 17. Okey, jadi perimeter kawasan yang berlorek, cikgu kira dekat atas ni lah. Okey, perimeter keseluruhan kat luar dulu. Trapezium 84. Point berapa tadi? Point 2. Okey, tambah dengan lelayang ni kat sini 10, kat sini 10, so 20. Tambah dengan kat sini 17, dengan sini 17, 17 tambah 17, 34.
64. So, pelajar just tekan kalkulator je lah. Okey, 17. 34 tambah dengan 20 tambah dengan 84.2. Okey, settle. 138.2. 138.2. Okey, perimeter kawasan yang blurred. Okey, kita tengok dekat sini markah dia 6 bermakna 3 atas, 3 bawah lah. Okey, markah pertama kita dapat daripada mana? Kita cari perpenjuru dekat sini. Okey, sama ada 10 atau 17. So, 17 kita tunjuk pengiraan. So, 1 markah. Hasil penambahan 1 markah. Dan jawapan akhir dia 1 markah. Okey, settle untuk soalan 6A. Okey, kita pergi kepada soalan 6B. Okey, hitung luas kawasan yang berlorek. Luas kawasan yang berlorek mestilah luas yang paling besar sekali. Trapezium tolak luas lelayang. Okey, cikgu kira dekat bawah. So, luas kawasan berlorek. Okey, sama dengan luas trapezium. Tolak dengan luas lelayang. Okey, luas lelayang dan luas trapezium ni diberi formula diberi dekat atas. So, pelajar boleh scroll, pelajar boleh cari formula dekat atas Okey, so cikgu just tunjuk je lah. Okey, luas trapezium 1/2 A tambah B darab dengan C tolak lelayang. Lelayang ni 1/2 darab dengan hasil darab 2 perpenjuru. Okey, so kita cari trapezium dulu. 1/2. So, A dia adalah selari lah dekat sini. So, A dia kat sini kita tahu A dia 12. Okey, so 12 tambah dengan B dia yang selari dekat sini. Okey, so kat sini kita tahu kat sini 18, panjang dekat sini kita tak ada. Okey, tapi kita ada segitiga dekat sini. Segitiga hipotenus dia dah bagi 17. So kat sini 15 nak cari B. So sama macam yang hijau dekat bawah tu. B kuasa 2 sama dengan 17 kuasa 2 tolak 15 kuasa 2. Okey, kita tekan kalkulator. Okey, 17 kuasa 2 tolak dengan 15 kuasa 2. So, kita akan dapat 64. So, punca 64 ialah 8 lah. Okey, so kat sini B, kat sini 8. Okey, jadi panjang dekat sini 8 tambah dengan 18, 26. So, 26. Okey, tolak dengan hasil darab 2 perpenjuru. So, perpenjuru yang pertama. Okey, cikgu buat warna hijau ni biar pelajar nampak. Ni perpenjuru yang pertama. So, 8 tambah 8, 16. 16 darab dengan perpenjuru yang kedua. Okey, perpenjuru yang kedua dekat sini. So, panjang ni 15. Kat sini kan teorem Pythagoras. Kat sini 6 lah. 6, 8, 10. 6 tambah 15. So, 21. Okey. So, dekat sini tekan kalkulator sahaja So, okey, trapezium cikgu tertinggal C ni. C ni ialah 21. C dekat sini Ni 21. Okey, kita selesaikan. Kita just tekan kalkulator je lah. Trapezium dulu. 12 tambah dengan 26. 38 darab dengan 21. So, 798 bahagi dengan 2. So, kita akan dapat 399. 399 tolak dengan. Okey, tolak dengan luas lelayang. 16 darab dengan 21. Bahagi dengan 2. 168. 168. So, kita selesaikan dia. 399. 99 tolak dengan 168.
8. So, kita dapat 2, 3, 1. Okey, settle untuk soalan B. Yang ni kalau nak buat B Okey, markah dia ialah 3. So, 3 tu datang daripada mana? Datang daripada salah satu formula ni lah. Sama ada lelayang atau trapezium. So, cikgu ambil lelayang 1. Hasil tolak 1. Jawapan akhir dia 1. So, 3 markah. Okey, settle untuk soalan 6. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan yang ke-7. Okey, kita pergi kepada soalan ke-7. Zahin mempunyai sebuah motosikal dan sebuah kereta. So, sebuah motor dan sebuah kereta dengan kapasiti enjin seperti ditunjukkan dalam rajah 3. Okey, so motor dia 250cc dan kereta dia 2200cc. Okey, berdasarkan jadual 3, hitung cukai jalan dalam RM untuk kedua-dua jenis kenderaan itu. Okey, kita tengok dulu. 250cc ada tak? Okey, so dekat sini 250cc. So dekat motor ni dia kena bayar RM50. So cikgu tulis kat sini. So motor okey, RM50. Okey, ditambah dengan kita tambah dengan kereta. So kereta 2200cc. So kereta 2200cc. So 2200cc tu dekat sini. Okey, 380 untuk 2000cc. Maksudnya 380. Okey, ditambah dengan balance dia ni. Okey, 2200cc. Maksudnya 2200. Okey, tolak dengan 2000. So, kita dapat 200 lah. Balance 200. 200 ni mesti didarab dengan RM1. Maksudnya dekat sini RM1. Okey, darab dengan 200. So, kita dapat dekat sini 200 lah. Okey, bermakna kereta dia 380 tambah dengan RM200. So, kereta dia 580. Okey, 580. Okey, soalan dia tanya. Okey, hitung cukai jalan dalam RM untuk kedua-dua jenis kenderaan itu. So, kita tambah je lah. Okey, so cikgu tambahkan dia. 50 ditambah dengan 580. So, kita dapat dekat sini 630. Okey, so settle untuk soalan ni. So, markah dia kita tengok. Okey, kita tengok lagi sekali soalan. Hitung cukai jalan dalam RM untuk kedua-dua jenis kenderaan. Okey, bermakna dia nak motor. So, dapat motor 1 markah. Okey, dekat sini kita kira kereta ni. Yang ni ada pengiraan dia 1 markah dan dekat sini satu markah. Okey, settle untuk soalan ke-7. Kita pergi kepada soalan 8. Soalan 8, nyatakan semua ketaksamaan yang mewakili kawasan Blorik. Okey, rajah 5 selain daripada X lebih besar daripada 0. So, X lebih besar daripada 0 dia dah ada. Maksudnya kat sini, okey, so cikgu buat warna merah lah. Okey, X lebih besar daripada 0. So, di belah sini, betul dah. Settle. Okey, seterusnya kita kena carilah persamaan. So, persamaan yang ni senang. Yang ni paling senang. Okey, yang ni ialah Y sama dengan X. Kenapa Y sama dengan X? Maksudnya Y1, X1, Y2, X2. So, kat sini sama. Kalau X5, Y5. So, yang ni betul Okey, jadi persamaan yang pertama yang kita dapat. So, dia lorik belah atas. Bila lorik belah atas, Y lebih besar atau sama dengan X sebab dia garisan solid. Okey, pelajar take note sikit. Lebih besar. Okey. So, lorik atas. Okey, atau kanan. Ni kena tahu.
Okey, seterusnya garisan yang kedua dekat sini kita tengok. Okey, yang ni special sikit. So, garisan yang kedua ni garisan putus-putus. So, untuk cari persamaan dekat sini, kita mesti cari Y sama dengan MX tambah C. Okey, cikgu settle sekejap. Yang kedua. Okey, Y sama dengan MX tambah C. So, kita kena cari kecurunan dekat sini dulu. Okey. So, kena carilah kecurunan dia. So, kecurunan paling mudah, M sama dengan negatif Y intercept bahagi dengan X intercept. Maksudnya, pintasan Y. So, pintasan Y dekat sini 20. So, negatif 20 per dengan X dia dekat sini 10. Okey, so kita dapat potong-potong, kita dapat negatif 2. Okey, jadi persamaan dia dah jadi. So, cikgu tulis balik kat sini. Y sama dengan kecurunan dia negatif 2X. So, yang ni C ni ialah pintasan Y lah. Kita ambil terus 20. So, tambah 20. So, ni ialah persamaan dia. Okey, kita tahu. Dia lorek dekat sini belah bawah. So, bila belah bawah, mesti lebih kecil lah. So, Y lebih kecil. So, dia tak ada sama sebab dia garisan dia putus-putus. Okey, Y lebih kecil daripada negatif 2X tambah 20. Okey, settle. Yang ni cikgu nak take note. Yang ni lebih besar atas dan kanan. Kalau lebih kecil, bawah dan kiri. Okey, so settle untuk soalan ni. Okey, so 3 markah. Markah dia datang daripada persamaan ni lah. Paling mudah yang ni kita cari direct je 1. Yang ni kita bagi dia 2 markah sebab dia kena cari kecurunan dekat sini. Okey, dan jawapan dia 1 markah. Okey, settle soalan yang ke-8. Kita pergi kepada soalan ke-9. Okey, soalan ke-9 ni mudah graf jarak melawan masa. Kita tengok gambar pun nampak macam mudah lah. Okey, kita tengok rajah 6. Menunjukkan graf jarak masa bagi perjalanan berbasikal 2 orang pelajar, Haziq dan Haris. Okey, garis lurus AB mewakili Haziq. Okey, so cikgu buat. Okey, yang ni, yang kuning ni ialah Haziq. Okey, dari stesen X ke stesen Y. So, X pergi ke Y. Okey, manakala garis lurus CD mewakili perjalanan Haris. So, yang ni cikgu buat warna lain lah. Okey, so C ke D ni ialah Haris. Okey, dari stesen Y ke stesen X. Okey, dari stesen Y pergi ke stesen X. Okey, mengikut jalan yang sama untuk menuju ke destinasi masing-masing. Okey, kita nyatakan jarak dalam kilometer antara stesen X dan stesen Y. So, X dan Y mudahlah. Jarak dia 210 km. Kita ambil direct je. Okey, so 210 km. Settle. Kilometer. Okey, seterusnya. Berapakah beza masa yang diambil? So, beza masa. Kalau beza mesti tolak lah. Yang diambil oleh Haziq dan Haris untuk sampai ke destinasi masing-masing. Okey, kita tengok dekat sini. Haziq masa dia 8 hingga 10.30. So, Haziq 8 hingga 10.30 maksudnya 2 jam setengah lah. Ni untuk Haziq 2 jam 30 minit. Okey, seterusnya Haris. Yang ni Haris. Cikgu. So, Haris antara 8 hingga 11.30. Bermakna 3 jam
30 minit. Okey, so beza masa dia 1 jam lah. So kita tengok soalan. Berapakah beza masa yang diambil oleh Haziq dan Haris untuk sampai ke destinasi? Masing-masing 1 jam. So kita tolak lah. Bermakna 3 jam 30 minit tolak dengan 2 jam 30 minit. So kita dapat 1 jam. Ni beza dia. So bila beza kita tolak lah. Okey, settle untuk soalan B. Soalan C. Cari jarak dalam kilometer antara tempat pertemuan mereka dari stesen Y. Okey, tempat pertemuan mereka daripada stesen Y. So tempat pertemuan dia dekat sini lah. Ni dia jumpa. Okey, so 90 dekat kilometer 90. Jarak di antara tempat pertemuan mereka dari stesen Y. So kalau dari stesen Y daripada atas lah. Okey, semula Okey, so 90. So kalau dari stesen Y kita tolak terus. 210 tolak dengan 90. 210 tolak dengan 90. So kita dapat 210 tolak dengan 90. Okey, kita dapat 120. Okey, sebab dia kata daripada Y, daripada atas lah, daripada atas. So kita tolak je. Okey, settle. Soalan C dan soalan yang terakhir, hitung kadar perubahan laju. Okey, so kita tahu yang ni D ni cikgu explain sikit. D ni laju ataupun laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. Okey, so apa sahaja dibahagi dengan masa mesti ada perkataan kadar lah. Maksudnya kadar perubahan kita ambil dekat atas. Kadar perubahan jarak. Okey, kadar perubahan jarak ialah laju. So kalau dia tanya kadar perubahan laju, so pecutan lah. Bermakna dia nak pecutan. So pecutan sama dengan laju bahagi dengan masa. Maksudnya apa sahaja dibahagi dengan masa tadi cikgu dah explain kadar perubahan kita ambil atas laju. So kadar perubahan laju ialah pecutan lah. So dia nak pecutan bagi perjalanan Haris. Okey, so pecutan bagi perjalanan Haris. So perjalanan Haris dekat sini lah. Okey, so macam mana kita nak cari pecutan dia? So kita kena cari laju dia dulu. Okey. Okey, laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. So untuk Haris dekat sini jarak dia 210. Okey, bahagi dengan masa dia. So masa dia ke sini. Okey, so ni kilometer per jam lah. Maksudnya 3.5 jam 3.5 jam. So cikgu tekan kalkulator dulu. So 210 bahagi dengan 3.5. So kita dapat laju dia 60 km per jam. Ni laju dia. Okey, soalan dia nak pecutan kadar perubahan laju. Okey, untuk jawapan D tu cikgu selesai dekat sini. Okey, soalan D. So cikgu tulis kat sini. So pecutan dia nak pecutan. So jarak, bukan jarak, laju bahagi masa. So laju bahagi dengan masa. So laju dia kita dah ada 60 km per jam. Okey, bahagi dengan masa dia lah. Masa dia 3.5 jam. Okey.
So, kita tekan kalkulator je lah. 60. Okey, bahagi dengan 3.5. So, kita dapat 17.14. 17.14 kilometer jam negatif 2. Okey, settle untuk soalan yang ke-9. Okey. Okey, so kalau cikgu cek skema jawapan hitung kadar perubahan laju kilometer per minit. Okey, soalan dia minta maaf pelajar 3 kilometer per minit. So kita kena tukar kepada minit lah. Okey, jam kepada minit ni kita bahagi je dengan 60. Okey, so yang ni bahagi dengan, so cikgu betulkan sikit. Okey, yang ni pun kena tukar kepada minit juga, senang. Okey, so cikgu betulkan. 3.5 bahagi dengan 60. Okey, so kita tekan kalkulator semula. Okey, 210 bahagi dengan 3.5 per 60. 3.5 per 60. Okey, so kita dapat 3.600. Betul tak ni? 3.600. Okey. Sekejap cikgu cek balik. 3.600. Okey, so cikgu betulkan soalan ni. Soalan ni bukannya kadar perubahan laju. Dia sebenarnya kadar perubahan jarak. Okey, kadar perubahan jarak. Sebab apa? Dia nak kilometer per minit. Kilometer per minit ni jarak lah. Okey, ataupun laju. Okey, so cikgu betulkan. So, formula dia macam ni lah. Okey, ni 3.5 jam nak tukar kepada minit darab dengan 60. So, bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat 1. Okey, laju dia 1. Cuma laju dekat sini. Okey, kita tahu dia negatif lah. Okey, untuk jawapan D ni, jawapan dia negatif 1. Okey, ataupun kita nak cari paling mudah, kita cari guna formula kecerunan dekat sini. Kecerunan. M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. So, kita akan dapat jawapan dia negatif. Okey, so settle untuk soalan ni. Okey, kecerunan macam ni negatif. So, cikgu tambah dekat sini negatif. Okey, dan cikgu dah betulkan soalan dia. Okey, so seterusnya kita pergi kepada soalan yang terakhir. Soalan yang ke-10. Rajah 7 di bawah menunjukkan sebuah kebun berbentuk segi 4 selari. Okey, JKLM. Okey. Elvina merancang untuk membina pagar di sekeliling kebun. So, dia nak bina pagar keliling kebun. Okey, diberi luas kebun Elvina ialah 40. So, luas keseluruhan ni 40. Okey, hitung panjang pagar LM. Okey, dalam meter. So, dia nak panjang pagar LM dekat sini lah. Okey, first kali kita tahu formula luas lah. Kalau segi 4 selari ni mudah. Okey, panjang ni darab dengan tinggi dia. So, kita selesaikan. So, X tambah 4 darab dengan 2X tolak 3. So, sama dengan luas dia 40. So, yang ni kita kembang seperti biasalah. So, X darab dengan 2X. So, 2X kuasa 2. X darab dengan 3. So, tolak 3X. 4 darab dengan 2. So, kita tambah dengan 8X. 4 darab dengan negatif 3. So, kita dapat negatif 12. Okey, sama dengan 40. So, dekat sini kita selesaikan dia. So, kita dapat 2X kuasa 2. Tolak 3X tambah 8. So, kita dapat tambah 5X. Okey. So, 40 bawa pergi sebelah jadi negatif. So, tolak dengan 50.
52 sama dengan 0. So dekat sini pelajar hanya perlu tekan kalkulator lah. Okey, so jawab di ruang jawapan Cuma cikgu explain dekat sebelah gambar senang. Okey. Okey, tekan kalkulator mode equation. So kita tekan anak panah sebelah lah. Okey, 2. So A dia ialah 2. B dia ialah 5. C dia ialah negatif 52. Negatif 52. So kita akan dapat X4. X negatif 6.5. So kat sini X sama dengan 4. Dalam bracket X tolak 4 lah. Okey. So kalau lagi 1 kita dapat perpuluhan kita tak nak kita nak jawapan dia mesti dalam pecahan lah. Maksudnya kita dapat X negatif 13/2. X negatif 13/2. So 2 bawa pergi depan. So 2X. So dekat sini negatif. Dia jadi positif lah. Okey. So macam ni. Okey. Untuk kita selesaikan dia. Okey. Seterusnya kita tengok soalan dia. Dia nak panjang LM. So kita dapat X4. Jadi 4 tambah 4 lah. So cikgu tulis kat sebelah. LM sama dengan 4 tambah 4, so dapat 8. Okey. So, untuk dapat markah soalan ni pertama sekali dia mesti dalam bentuk am dululah. Satu markah, so ada 2 bracket dekat sini. Okey, satu markah dan jawapan akhir 1 dan 1. Okey, satu lagi dia bagi dekat sinilah. Kita mencari panjang LM. Okey, so itu saja untuk part yang kedua. So, boleh like, komen dan subscribe. Terima kasih semua. Assalamualaikum.